Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua orang? Mu'alimah harap semua baik-baik sahaja. Baik, hari ini Mu'alimah akan sambung mengajar bagi topik sirah, silibus tahun 3. Antum boleh rujuk dalam buku nota padat edisi 2020, muka surat 125. Tajuk kita pada hari ini adalah Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan pergi kepada beberapa topik di bawah Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jom kita pergi topik yang pertama, iaitu pengertian mukjizat. Baik, pengertian mukjizat kita boleh tengok dari segi bahasa dan juga istilah. Okey, kita tengok satu-satu ya. Okey, dari segi bahasa membawa maksud melemahkan ataupun mengalahkan. Okey, itu segi bahasa. Dari segi istilah, perkara luar biasa, perkara yang jarang berlaku kepada manusia. Okey, perkara luar biasa yang dikurniakan Allah kepada Rasul bagi membuktikan kebenaran Islam dan melemahkan tentangan musuh Islam. Okey, benda pertama kena ingat adalah perkara luar biasa. Yang kedua, dikurniakan Allah kepada Rasul. Ingat kepada Rasul. Okey, yang ketiga, untuk apa? Tujuan dia untuk membuktikan kebenaran Islam dan melemahkan tentangan musuh Islam. Okey, maksudnya dia bukannya perkara yang berlaku kepada insan biasa ataupun siapa-siapalah. Yang penting hanya berlaku kepada para rasul sahaja. Okey, nanti kita akan lebih faham. Kita tengok, jom untuk subtopik yang seterusnya. Okey, subtopik yang seterusnya adalah tujuan mukjizat. Di sini ada dinyatakan 4 tujuan. Jom kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama adalah, tujuan yang pertama adalah untuk apa? Menyokong dakwah para rasul dan mematahkan hujah orang yang menentang. Di situasi dia zaman dulu, bila seseorang Nabi, seorang Rasul berdakwah kepada umat Islam, umatnya pada waktu itu, akan ada tentangan-tentangan yang diterima oleh para Rasul. Maka apabila datang yang mukjizat, dia membantu dan menyokong dakwah para Rasul. Okay? Dan bila sesiapa yang menentang, menolak agama Islam, maka mukjizat itu juga membantu untuk mematahkan. Okay? Mematahkan hujah orang-orang yang tak suka tentang ajaran Islam tu lah. Okey, baik. Tujuan yang kedua, ni tadi nombor 1, ini nombor 2 pula. Tujuan mukjizat juga adalah menewaskan dan melumpuh tindakan orang yang menentang dan ingin menyakiti para rasul. Bermakna di sini, sesiapa yang nak cuba mencederakan para rasul ataupun melakukan sesuatu melibatkan tindakan, akan membatalkanlah tindakan mereka, menewaskan. Kira macam membantulah umat Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad saja, semua para rasul lah. Dan okey, tak dapatlah menyakiti para rasul tu. Okey. Baik, tujuan yang ketiga pula adalah sebagai bukti kerasulan dan kebenaran dakwah para rasul. Nak kata ini adalah satu pertolongan yang datang daripada Allah SWT kepada para rasulnya. Nak kata sebenarnya para rasul tu memang utusan Allah SWT. Bukannya sahaja mengaku dan mengaku sebagai rasul kepada umat Islam, kepada umat manusia waktu itulah. Okey, baik. Kita tengok pula nombor 4. Tujuan yang keempat adalah mengelakkan wujudnya nabi palsu seperti Musailamah Al-Kazzab, Al-Aswad Al-Ansi dan Sajah bin Haris. Okey. Nama ni, ketiga nama ni adalah contoh-contoh yang dia manusia biasa, tapi dia mengaku dia adalah nabi.
Dia mengaku dia adalah Rasul. Apa bukti dia Rasul? Dia tak ada apa-apa pun. Dia tak ada mukjizat. Dia tak ada kitab yang dituliskan kepada mereka. So, jadi nak kata mukjizat ni adalah salah satu ataupun tujuan untuk mengelakkan ataupun menafikan ataupun menolak segala manusia yang mengaku dia adalah Nabi. Okey, baik. Jom kita tengok. Ini pula adalah jenis mukjizat. Ini sangat penting kena tahu Okey, kita ada 2 jenis mukjizat. Yang pertama adalah mukjizat hissi. Yang kedua adalah mukjizat maknawi. Okey, jom kita tengok apa makna mukjizat hissi. Okey. Mukjizat hissi. Okey. Mukjizat hissi adalah mukjizat yang boleh dilihat dan dirasai dengan panca indera. Antum faham tak apa maksud panca indera ni? Panca indera ni maksudnya adalah yang boleh didengar, boleh dilihat. Okey, boleh benda yang boleh nampak oleh panca indera kita lah. Mata, telinga, mulut, maksudnya benda yang terzahir, yang nampak. Okey, mukjizat contoh bagi mukjizat hissi ni adalah ni, peristiwa. Nanti kita akan cerita lebih lanjut. Ini secara kasar saja, iaitu peristiwa bulan terbelah 2. Pelik. Macam mana bulan boleh terbelah 2? Tapi tak mustahil untuk mukjizat para rasul. Okey, contoh lain adalah terpancar air dari celah jari. Wah, kita manusia biasa ada ke keluar air kat jari kita? Tak ada kan? Nampak macam pelik kan? Luar biasa kan? Okey, tapi inilah yang berlaku kepada para rasul. Itu dari segi jenis mukjizat hissi. Jom kita tengok pula mukjizat maknawi. Yang dimaksudkan dengan mukjizat maknawi adalah mukjizat yang tidak dapat dilihat dan dirasai. Okey, tak boleh nampak, tak boleh dirasai, tak boleh dipegang. Okey, contohnya adalah okey, sambungan tadi, mukjizat yang tidak dapat dilihat dan dirasai dengan panca indera. Tetapi perlu difahami kandungannya menggunakan akal, fikiran dan ilmu. Contohnya adalah kitab Al-Quran. Kalau ikutkan sebenarnya kitab Al-Quran memang kita boleh pegang dan baca sampai sekarang. Tapi ini adalah mukjizat yang mana kita kena kaji, kena fikir, kena tadabbur, kena belajar tentang Al-Quran. Baru kita faham tentang mukjizat Al-Quran ni. Okey. Baik, dia tak sama. Al-Quran ni tak sama macam peristiwa macam terbelah bulan, terpancar air dari celah jari, tak sama. Okey, baik. Harap antum boleh faham berkenaan dengan mukjizat hissi dan maknawi. Okey, jom kita tengok. Yang seterusnya adalah perbezaan mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Okey. Kita pergi tengok satu persatu. Mukjizat hissi dapat dilihat atau dirasai oleh panca indera bagi yang melihatnya. Tapi mukjizat maknawi tidak dapat dirasai dan dilihat dengan panca indera, tetapi dapat difahami dengan akal dan kajian. Kalau macam contoh macam tadi, bulan terbelah 2, boleh nampak. Okey, mukjizat maknawi, kalau kita tengok Al-Quran sahaja, kita tak kaji, kita tak cuba tadabbur, kita susah nak faham isi kandungan Al-Quran tu. Okey, baik. Kita tengok pula. Okey, mukjizat hissi, perbezaan yang kedua adalah hanya dapat disaksikan oleh umat-umat yang terdahulu. Contohnya peristiwa macam tadi saya cakap tadi, peristiwa bulan terbelah terbelah 2, umat Nabi Muhammad waktu itu sahaja yang boleh nampak. Zaman sekarang tak ada kan, kita nampak bulan tu masih lagi di situ kan, masih satu.
tak terbelah pun. Okey, itu umat terdahulu saja yang nampak. Okey, bagi maknawi, okey, dapat lagi disaksikan oleh manusia pada hari ini. Iaitu macam Al-Quran. Kita nampak lagi Al-Quran tu depan mata kita. Kita boleh baca seperti biasa. Okey, masih lagi boleh kita saksikan tentang itulah kewujudan Al-Quran tu. Tapi isi kandungannya lah yang kita kena kaji. Baik. Kita tengok pula perbezaan yang ketiga iaitu bagi mukjizat hissi dizahirkan kepada seseorang rasul dan tidak dapat dilihat lagi hari ini kerana wafatnya rasul tersebut. Contoh lain, air terkeluar ataupun terpancar daripada celah jari Nabi. Itu berlaku ke atas diri Nabi semasa hayat Nabi ketika Nabi masih hidup. Sekarang Nabi dah tak ada, Nabi dah wafat. Kita tak dapat dah nak menyaksikannya. Okey. Mukjizat maknawi pula dizahirkan pada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masih kekal sehingga hari ini walaupun selepas wafatnya Rasulullah. Okey, mukjizat hissi tak boleh nampak dah selepas kewafatan Nabi. Tapi mukjizat maknawi ni kita masih boleh lagi nampak hinggalah masa kini. Okey. Baik, demikian tentang perbezaan mukjizat hissi dan juga mukjizat maknawi. Okey. Selesai yang itu, jom kita tengok pula perbezaan antara mukjizat dan sihir. Okey. Ada orang kata, sihir pun perkara yang luar biasa. Orang tu daripada sini boleh terbang ke sana. Orang tu boleh bercakap dengan benda-benda yang pelik. Itu sihir kan? Okay, tapi ada perbezaan ya antara mukjizat dan sihir. Macam para rasul yang ada mukjizat, mereka tidak melakukan sihir ya. Okey, jom kita tengok perbezaan antara mukjizat dan sihir. Okey, mukjizat perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Okey, itu yang pertama. Itu mukjizat. Sihir pula, apa dia? Okey, perkara luar biasa yang berlaku dalam kalangan manusia. Nak menunjukkan sini, mukjizat hanya berlaku kepada Nabi dan Rasul. Sihir berlaku kepada manusia biasa. Okey. Kita tengok perbezaan yang kedua pula. Mukjizat tidak boleh dipelajari. Sihir boleh dipelajari. Okey, boleh dipelajari daripada orang yang mahir dalam ilmu tersebut. Okey, orang yang pakar sihir, bila orang lain datang nak belajar sihir dengan dia, benda tu boleh dipelajari. Okey, tapi mukjizat manusia biasa datanglah jumpa Nabi para Rasul nak belajar tentang mukjizat, tidak boleh. Itu tidak berlaku ya. Okey. Dan kalau tengok kat sini, sambungan daripada mukjizat tadi tidak boleh dipelajari walaupun oleh Nabi dan Rasul itu sendiri. Nak kata kat sini, Allah yang kurniakan mukjizat tu kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul tak belajar pun, tidak menuntut pun ilmu tu. Allah yang anugerahkan. Allah yang beri secara automatik. Okey. Tambahan untuk sihir adalah, sihir ni bertentangan dengan syarak. Apa yang dimaksudkan dengan syarak ni adalah hukum hakam Islam. Syariat. Nak kata satu kesalahan membawa dosa, melanggar undang-undang Islam. Okey. Dan boleh membawa kepada syirik. Apa yang dimaksudkan dengan syirik adalah dia menduakan Allah. Kita nak apa-apa kena mohon dengan Allah SWT. Tapi kalau macam sihir, dia akan melibatkan jin, khurafat. Dia tak yakin pada Allah. Dia minta pertolongan lain selain daripada Allah. Itu yang membawa makna syirik. Na'udzubillah min zalik. Okey. Mohon harap antum dapat memahami tajuk ini, iaitu yang pertama berkenaan dengan tujuan. Yang pertama berkenaan dengan
pengertian mukjizat. Okey, yang kedua, tujuan mukjizat. Yang ketiga, jenis mukjizat. Yang keempat, perbezaan mukjizat hissi dan maknawi. Dan yang kelima adalah perbezaan mukjizat dan sihir. Semoga membantu kefahaman antum untuk memahami tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.